buat ketika baca surah. Kalau imam sengaja dipetik ayat sujud, utuh di sujud. Bagi contoh sembahyang Isya, imam baca surah Al-Alaq. Sampai ayat kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Sampai Allah. Iqra. Sembahyang Isya. Jadi soalannya imam tu baca ayat yang ada tanda sujud. Kena sujud tak ada? Subuh Jumaat, Pokola atau Pokola. Tapi waktu sembahyang yang lain, antaranya disebut oleh pengarang kitab I'anatul Talibin. Dia kata kalau imam baca Iqra, kemudian imam sujud lepas jumpa ayat sajdah, hukum solatnya batal. Siapa pula tadi ayat mau sujud, tak sujud pula. Dia ada syarat. Syaratnya imam boleh sujud ketika baca mana-mana surah yang ada ayat sujud ialah apabila imam itu membaca Al-Quran itu bersambung-sambung dalam solat. Imam Hafiz, imam dia lelah kan dia gerak tapi ya, betul? Dia baca sambung. Mai duduk 30. Duduk 30 atau 4 tempat tersujud. Tanya pula kalah wadam nanti. Wadam. Dalam juzuk 30, juzuk Ammar, ada berapa tempat untuk sujud? Surah Al-Alaq tahu? Surah tu ni ada 2 tempat untuk kita sujud. Jadi ketika itu kalau jumpa ayat sujud, imam sujud, tak kira tak imam baca bersambung dalam subuh lain pada pagi Jumaat ataupun bersambung dalam Maghrib Isya. Ada setengah imam dibuat macam ni. Bila saya dah buat di masjid, saya akan baca bersambung-sambung daripada semuka ke semuka. Satu pagi, dua muka. Pertama semuka, kedua semuka. Dua muka. Baru ni sebelum PKP yang ni, saya banyak buat tutup pagi tadi stop lah. Orang tahu tutup pagi esok kita tutup awal. Pasal tutup awal biasalah liburan, masjid cuti. Dah merah dah. Tutup esok pun memang tak merah dah, apa kita tutup awal. Lepas tu berhenti sampai surah Al-Mudaththir. Tinggal lagi lebih kurang 2 minggu lagi khatam. Maknanya kalau baca bersambung subuh, jumpa ayat sujud itu pada pagi dan lain pada pagi subuh Jumaat, boleh sujud. Tapi kalau saja petik ayat sujud mayang Maghrib, macam saya sembahyang di RNR, balik pada KL, mayang di RNR, dengar tu imam tu baca rakaat pertama. Mula tu tak tahu rakaat pertama, kita masuk dia dah baca Fatihah. Kemudian kita baca surah. Dan imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kita pun pandai. Rakaat kedua. Mayang Maghrib Qul a'udzu birabbin nas. Okey ya. Cepat sikit. Rakaat kedua. Tiba-tiba sujud yang kedua, kita cadang nak tanya awal kan ya. Dia berdiri satu rakaat lagi. Baru kita terbiga-biga. Allah. Tak sah rakaat pertama. Rakaat pertama dia baca Qul a'udzu birabbin nas. Sambil tanya, tak kira nak baca apa. Mana tahu kok dia nak baca bersambung sampai Qul a'udzu birabbin nas. Kalau bersambung, sambung alif lagi lah. Dia kemahin. Rakaat kedua dia baca tatajafa junubuhum 'anil madadi'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Dia baca tu. Kena imam begitu pening lah. Baca sampai tu lupa dah. Khawfan wa tama'an wa mimma tak naik. Kita ni kalau tak
imam salah, kita ingat kan? Kalau kita salah, wah kita tak ingat. Tapi dia lupa makna. Bila lupa dia rokok tu. Tak apa kan? Bukan rokok. Kalau tak silap saya, dia baca kuliah apa? Dia tak boleh baca apa, dia baca kuliah. Jadi dalam apa-apa solat yang kalau baca bersambung, okey, boleh sujud tilawah. Baik, maknanya siapa baca Iqra, Maya Aisyah, jangan sujud. Baca Iqra tak sujud, hukumnya makruh. Sujud hukumnya batal. Ada boleh? Ya kan? Saya batal. Mana kita tahu Ustaz nak baca apa, dan kita tak tahu, kita jangan sujud. Kalau ikut imam, hukumnya asalnya tak boleh sujud kecuali pada pagi Jumaat. Maka jika ia tidak sujud sertanya, batallah sembahyangnya. Jadi hukumnya secara asas, kalau imam sujud sajadah, wajib makmum kena turun sujud sekali. Sebabnya imam itu imam mazhab Syafi'i. Kalau imam itu imam mazhab daripada Syafi'i, 13 tempat sepakat dengan Syafi'i ayat sajadah. Tapi satu tempat khilaf dengan Syafi'i. Itulah yang kita bincang ayat sujud syukur dalam surah Shad yang menceritakan tentang Nabi Daud alaihi salam yang sujud ketika itu. Maka kalau imam mazhab Syafi'i sekalipun dia baca ayat sujud surah Shad, dia pergi sujud, makmum sujud, hukumnya batal. Jadi buat mana? Kita jangan turun sujud, tunggu dia sambil berdiri. Tapi ustaz, dia mazhab Syafi'i. Kalau imam mazhab Syafi'i, mufaraqah untuk imam. Kalau imam mazhab Hanafi, tunggu sambil berdiri. Dia naik lagi sambung lagi. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Ada semua ayat tu. Maka sembahyanglah sampai habis dengan imam tersebut. Jadi kalau imam mazhab Syafi'i sujud, kita yang makmum ni pun mazhab Syafi'i juga. Saya tengok YouTube, Dr. Muhammad untuk syarah kat budak-budak you. Saya tak pening juga. Pasal apa budak-budak you ni terkesan sangat dengan pemikiran yang dia sebut tentang khilaf mazhab. Dia boleh kata, kalau kita tak sependapat dengan Imam Syafi'i, kita tak ramai nak dapat dia betul. Dia kata dia ambil lah beberapa khilaf mazhab antara kita dia dengan Syafi'i ni. Masalah bismillah baca dengan kuat, al-mayah sebagainya. Tapi cara dia bagi tu maknanya nak abang kata kalau tuan-tuan tak setuju dengan Imam Syafi'i, tak ramai dengan Syafi'i tak apa. Tuan-tuan pergi sembahyang. Tapi tuan-tuan sampai yang ikut Syafi'i, motor bini batal. Nah, lepas tu pegang kemaluan batal. Baik Maliki bukan kata sentuh, cium bini tak batal. Yang ayam-ayam buat mana? Nak ikut yang tu kan? Kalau tuan-tuan buat macam lagu tu, sepakat ulama mengatakan orang-orang awam yang bukan taraf mujtahid, satu, yang bukan taraf muttabi', dua, tarafnya cuma muqallid. Orang awam ni, kita semua ni namanya muqallidin, orang yang wajib kena ikut mana-mana imam. Dia tak boleh istiqlal, dia tak boleh rasa dirinya mampu untuk pilih hukum mana dia nak. Namanya perbuatan itu talfiq madhab. Pilih madhab, hukumnya haram dan dosa. Jadi maknanya apa? Taklid ini hukumnya wajib. Bukan taklid dia ada pilihan. Kita duduk ikut yang kita buatlah. Kita ikut cara masyarakat kita. Hukumnya al-'adatu muhakkamah. Kebiasaan yang masyarakat kita buat, hukumnya kena wajib kena ikut. Tak boleh duduk lengkap kecuali beberapa aspek yang tak dikira haram. Contohnya masyarakat kita ni duduk biasa pakai kopiah, tiba-tiba tak pakai kopiah. Tak apa orang awam. Tapi kalau tu imam yang tak pakai kopiah, tak jadi fitnah masyarakat. Bukan dekat tak pakai kopiah. Tu imam main-main pakai tak ada shirt, pakai kita lagi. Pakai t-shirt, pakai tak ada shirt, main. Adanya
kita sedap pada makmum. Gitu kan. Jadi fitnah. Jadi benda-benda begitu kena hati dulu. Jangan pegang. Aku pegang ni. Itu namanya taklid ataupun talfid hukumnya haram. Baik. Jika imam dan demikian juga batal sembahyangnya jika imam meninggalkan sujud tilawah, maka tiba-tiba ia makmum sujud. Okey. Bicara satu masalah tadi, imam sujud, makmum wajib kena sujud. Kalau makmum diri tak sujud, batal. Hal ni pula boleh tak imam jumpa ayat sajadah tak sujud? Soalan. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wa dhuqu 'adabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Subhanallah. Tatajabat. Tak bawa gitu. Besok gitu. Besok tak payah. Betul tak apa, kami ya, KP. Ni gua 12 bulan nanti. Belum apa. Boleh tak imam terus? Subhanallah. Tatajabat yang makmum ni terus tak? Boleh ni subhanallah, kau tu wadah. Jangan. Memang imam saja tak break time nak belajar. Patutnya boleh break. Dan kalau tuan-tuan papi tengok, Masya Allah, Allah takdirkan kepada kita suatu takdir yang cantik. Kalau surah sajadah itu baca papi 3 muka, tapi ada sujud sajadah tengah-tengah, nah menyebabkan kita boleh relax sikit. Kita cuma sujud tu hilang lah sujud ni. Kalau pakai direct 3 muka surah tu, satu hizib, satu ain, betul ya? Jadi kita sujud tu meregah-regahkan kaki kita. Okey? Tiba-tiba tak imam tak mau sujud, dia tajak di makmum, marah kata imam. Makmum pun sujud tanpa niat mufaraqah. Tanpa niat mufaraqah. Hukum makmum yang sujud dalam keadaan imam tak sujud batal. Betul. Tadi imam sujud, makmum tak sujud, batal. Yang ni imam tak sujud, makmum pi sujud, hukumnya juga adalah batal. Jika imam meninggalkan sujud tilawah, maka tiba-tiba ia yang makmum sujud atau membaca ayat sajadah dan sujud ia di belakang imamnya. Imam baca ayat pada pagi Jumaat, imam tak baca surah sajadah. Dia ni tak biasa baca surah sajadah. Dia baca surah sajadah, dia pergi sujud. Batal. Baca surah lain di belakang imam tak batal. Tapi oleh kerana dia baca surah sajadah, dia nak sujud kerana baca ayat tadi, hukumnya batal. Katalah tadi imam baca alam nasyrah. Kita tak mau baca alam nasyrah, kita tak kuliah. Jadi imam baca alam nasyrah, kita baca kuliah. Batal tak sembahyang kita? Tak. Tapi kalau kita pergi baca Iqra, lepas tu kita pergi sujud atas Iqra tadi, batal. Betul. Maknanya jangan duduk pandai-pandai. Duduk baca surah ni, pergi sujud pula. Dan makruh hukumnya membaca makmum ayat sajadah di belakang imamnya. Kita baca surah lain, kita tak dengar yang imam baca surah apa tu, hukumnya makruh. Macam apa tak dengar? Dia macam boleh tertik imam ni kerap. Dia tak kena yang Aisyah baca surah tu, aku boring baca surah lain. Kalau dia pandai-pandai begitu, hukumnya makruh. Baca surah tak pakai, surah lain tak pakai. Dan jika makmum turun kerana sujud tilawah di belakang imam, kemudian tiba-tiba imam mengangkat kepalanya daripada sujud tilawah sebelum makmum meletakkan dahinya ke bumi, maka makmum tidak boleh sujud lagi. Dan jika ia terus sujud, nescaya batallah sembahyangnya kerana ia menambah rukun dalam sembahyang. Masalah nombor 3 ni khusus bagi mereka yang jenis slow motion.
Ramai orang kita ni slow. Ataupun bukan sebab slow, kadang-kadang sebab Fatihah dia main lambat. Waktu depan kita imam baca Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Imam macam tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul? Wadhuqu bima nasitum ihdinas siratal. Bila ayat nah, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha siratal ladzina. Imam pun kan Allahu akbar ghairi. Dia nak pamit. Kita nak pamit Fatihah kan kita tahu. Dan kalau kita baca Fatihah dan kita masuk tadi, tinggal saat Fatihah itu satu ayat. Cuma sujud. Ya Allah, Allah. Baru Allah Akbar sampai sekerat tak imam. Allahu Akbar tertajahar. Dia pun gagah dah larang turun kita tak boleh tahu lagi. Aku ni pantang untuk nenek larang selut kasar biar sampai pakai kita. Pantang turunlah sujud sedangkan imam dah kat daripada tempat sujud. Hukumnya batal. Syarat makmum nak ikut imam yang sedang sujud mesti darinya sampai ke tanah dalam keadaan imam masih sujud. Kalau kita jenis lambat turun dekat sinci bukan sinci satu pun saya nak pun tu bagi orang pun orang tentu kata pun kita pun lah kan pun nak tahu apa sikit lagi tiba-tiba imam bangun. Hukumnya kalau gagah sujud juga batal. Pasal apa batal? Kerana sujud itu sujud tambahan yang kita buat kerana imam tambah. Bila imam buat kita kena buat. Tapi kalau imam dah habis buat kita barulah buat. Betul marah kalau saya buat doa ataupun tuan-tuan buat doa pakak kelak habis ni tiba-tiba habis orang lain kelak dia seorang tu baru kelak. Kita Fatihah. Okey tuan-tuan, dia pun ha. Ada seorang anak murid ngaji dengan kami, dengan Syekh Nuruddin. Kawan tu orang mana tu tulis seminar dengan mana tu dia tak faham Syekh cerita apa. Bila tak faham, kami gelak-gelak tu dia pun tengok. Kawan tu syarah-syarah, dia pun ha. Syekh kata yang mau ketawa tu beramus. Turun dia. Nampak kata lambat stesen. Dia terlepas kapal ni. Orang dia terlepas kapal ni memang tak payah Allah. Jadi nak bukan sangat dia kadang-kadang slow. Dan tu imam pun jangan cepat sangat. Tu imam tentang dia sampai ni. Saja dua jika dia kalau umur penampai pelan-pelan lah. Saja dua jika yang tadi kalau slow panjang juga tu. Tambah kalau tak imam baca 3 kali lengoh ada juga. Nak baca berapa kali? Baca sekali. Kemudian sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tambah sikit lagi. Tambah ni sebab Nabi kata aku mendengar pokok yang sujud kepada Allah membacanya. Pokok pun tambah sujud Allah. Apa dia? Baca Allahumma ktub lana biha ajra wahtut 'anna biha wizra warzuqna biha rizqa wa taqabbal minna kama taqabbaltaha min ibadikas salihin. Okay. Saya bagi mikrofon. Siapa boleh ulang balik saya bagi 5 orang. Cuba tentang dia hai. Tapi janganlah lagi Allah 50 orang aku kelepak apa. Tu jalan lain kali tulis. Tulis apa usah macam tu. Macam mana? Lama-lama boleh rakam.
Allahumma aktub lana biha ajra, ya Allah, tetapkanlah, catatkanlah dengan sebab ayat sujud tadi itu, ayat sajdah tadi itu, bagi kami dapat pahala. Wahqud, dan tolong padamkan dengan berkat ayat sujud tadi itu anna wizra, dosa-dosa kami. Warzuqna biha rizqa, dan restikan dengan sebab ayat sujud itu tadi untuk kami ini mendapat rezeki. Dan wa taqabbal minna, dan terimalah daripada kami kama taqabbaltaha min ibadika as-salihin, macam mana engkau pernah terima amalan orang dulu yang saleh. Tu kalau baca itu panjang ya, tak apalah, jangan cepat sangat. Ni Tok Imam tak apa saja dah wajib yang tadi. Tok Imam pun subhanallah, 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 Allahu Akbar, tak ada makmum tu nak turun, Tok Imam bangunlah. Tak apalah, makmum tak tahu terlepas. Tapi kalau duk nampak Tok Imam kat kepala dah kita gagal turun, batal dah solat makmum. Jelas tak? Alasan batal itu kerana ia tambah rukun dalam sembahyang. Hati-hati, perkara yang boleh merosakkan sembahyang, kita sengaja tambah rukun. Tambah dalam lupa, tak apa. Tambah dalam ingat. Ada berlaku kat tambah dalam ingat. Betul? Makmum tahu kata imam tu tambah 5 rakaat. Dia bangkit kan? Jadi makmum yang tambah bukan imam. Nampak? Jadi berlaku memang ada orang tu tambah rukun dalam solat. Makmum tu tahu kata Tok Imam tak baca qunut. Dia baca apa? Walaupun asalnya qunut itu sunat maaf, tapi ikut imam tu jadi wajib, maka dia dibaca juga menunjukkan seolah-olah dia nak hafal kata hak dia baca tu wajib, hak ikut imam tu wajib, maka aku baca wajib tak pun. Bukan dia. Itu namanya menambah rukun. Selalunya gitulah berlaku. Dan tempat mengikut imam itu telah luput dengan mengangkatkan imam kepadanya daripada bumi yang tempat sujud sebelum meletakkan makmum dahinya ke atas bumi. Jadi isunya luput masa dan tempat. Dalam solat dia ada isu masa dan tempat yang kita nak kena buat. Jadi kalau tempat itu Tok Imam tak buat, kita kena mungkin. Sebagai contoh, kita takbir, Tok Imam sedang duduk tahiyat awal, kita baru turun, Tok Imam bangkit rakaat ketiga. Kita nak baca juga ke doa apa tasyahud awal itu, ataupun kita tak payah baca langsung, terus berdiri. Hukumnya terus berdiri ikut imam, kerana dah luput dah masa kita nak baca tahiyat awal. Boleh? Tapi kalau dah baca sekerat, nak berhabis kan? Nak diri. Diri ya. Karena ikut imam itu adalah wajib. Masuk ke dalam sekerat ni, makmum yang masbuk. Tapi kita yang muwafiq, baca bagi habis. Ha? Baca bagi habis. Kenapa? Mana boleh baca tak? Kalau kita dah mula buat, kena baca bagi habis. Tahiyat awal dia tak ada bacaan sekerat. Dia kena sampai selawat. Baru nama tahiyat awal. Tapi kalau dalam masalah doa iftitah, banyak pendapat juga. Jadi antaranya Syekh Aminuddin Abdul Rahim dia kata doa iftitah kena baca habis. Dia tak ada serat, tak ada doa iftitah pendek. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang tu namanya pendek. Tak, kita kena baca awal. Cuma kalau tuan-tuan nak rujuk, tengok dalam kitab Munyatul Musalli, ada ditulis di situ sekurang-kurangnya Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tengok dalam tajuk sunat hayat dalam sembahyang. Ada. Dan masalah ini tidaklah seperti masalah mendahului imam dengan satu rukun. Jadi dia tak qiyas batal itu sebab kita dulu daripada imam satu rukun.
isu sembahyang ni kita ulang balik kawan. Sembahyang ni ada orang yang hukum sembahyangnya muwafaqah, tepat. Ada sembahyang yang nama musawaqah, sama. Ada yang nama sembahyang musabaqah, laju. Dia potong tak imam. Potong ada dua. Potong satu rukun, potong dua rukun. Potong satu rukun haram tapi tak batal. Tapi potong dua rukun haram tak batal. Jadi dalam bab potong ni, adakah isunya kalau dia pergi sujud juga kira dia ni potong tu imam? Potong mana? Potong pergi sujud dulu. Sedangkan imam tadi sujud tilawah, bukan sujud rukun. Jadi tak sama dia kata. Bahkan masalah ini ialah masalah tambah rukun dalam sembahyang. Betul kata, macam sengaja menambah sujud pada tempat yang tak perlu kita sujud. Maka masalah ini serupalah dengan masalah makmum membaca ayat sajadah, kemudian sujud tilawah di belakang imam untuk bacaan dirinya sendiri. Demikianlah disebut dalam kitab Ar-Rawdah. Dia sama. Kita lambat turun sujud, imam dah bangun, sama macam kita baca surah sajadah sendiri, kita pergi sujud. Tapi kalau kita tak tahu tu imam baca surah sajadah, tu imam sujud sajadah, adakah kita wajib kena ikut tu imam? Maksud tak tahu ni, tu imam dia baca surah sajadah pada sembahyang zuhur. Imam mana? Surah sajadah sembahyang zuhur. Lemah kaki-kaki. Kita ni kalau lemah, qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas. Kalau asar, wal 'asri. Asar. Kan? Baca berapa banyak saja. Dah betul kan? Banyak saya seorang syekh disebut Nabi kita sembahyang zuhur lama. Nabi kita sembahyang zuhur lama tahun. Seorang kawan baru sampai, baru lintas masjid. Nabi bangun takbir. Dia balik rumah dia dekat masjid. Dia bersiap-siap main. Dia main takbir dan lagi rokok dengan Nabi. Bayang-bayang. Saya kalau baru sampai depan masjid, imam mula yang mari, taruh jadi imam. Baca-baca. Bayang. Jalan main tu. Rokat kedua. Bukan pasal dia tadi pula. Semua orang tu. Banyak orang balik. Rokat kedua. Bawa bayang. Tambah kalau mandi duduk. Pakai tak betul kan apa kata? Habis masa kata. Tapi kalaulah Nabi SAW diceritakan dalam kitab Nailul Awtar, Nabi kita baru takbir, sahabat baru balik pada bendar, balik dia basuh badan, dia ambil sembahyang, dia main masjid, sempat rakaat pertama dengan Nabi. Ini bukan semua buat isu. Lagi buatlah main Jumaat itu dengan orang protes sampai kat Syekh tu. Jadi nak ceritanya kalau sembahyang bawah boleh buat banyak dalam anda main bawah ringan-ringan. Tu kalau semua makmum seperti sahabat, kita ni tak standard sahabat Nabi, tapi sembahyang rumah tak tinggal dia kira okey dah. Saya respect. Orang boleh maintain main maaf tak tinggal. Ada seorang Allah baru ni, saya sebut pada tuan-tuan, anak orang saya meninggal. Sebelum meninggal, dia telah disahkan dan satu family dia kena COVID. Dekat dengan masjid. Semua di kuarantin dia ustaz. Keluarga dia semua di hospital lama. Dia seorang yang kena dibayar. Lepas tu, dia meninggal ni pun tak silap hari Hamil. Tak silap dengan hari Hamil. Hari Isnin malam Selasa, saya baca Yasin. Permintaan keluarga dia baca Yasin kerana dia makin tenang. Sebab dia tak ada penyakit kronik. Hari Rabu dapat berita dia dah dipindahkan ke ward biasa dan doktor isytiharkan bebas COVID. Doktor kata bebas COVID. Kita pun ucap tanya ke anak dia hantar masak untuk macam sini. Dan dia pasal dia umur dah
makin normal lah. Tiba-tiba kami ingat tetap pasal tak selalunya mau nak ajar ni datang begitu. Hatta kepada baginda Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar ni antara orang yang paling setia dengan Nabi. Waktu Nabi sakit dia tak tinggal, tapi sehari dua sebelum Nabi kita tinggal, Nabi sihat, Nabi segar ni. Antara tanda Nabi segar, kata sahabat, pagi itu kami sembahyang subuh ni kiblat rumah Nabi belah ni, begitu sahabat pun nak sembahyang subuh, Abu Bakar nak jadi imam. Nabi selok tirai tingkap antara masjid dengan rumah Nabi. Bila Nabi selok tirai, Abu Bakar serot Nabi Bakar. Nabi angkat tangan. Nabi senyum. Kata sahabat, alhamdulillah, nanti kita sihat. Bagi Nabi, jadi semua pekat. Okey, Abu Bakar pun dah nampak pagi tu Nabi sihat. Dia balik rumah isteri seorang Nabi. Di kampung tak jauh lah, tapi jauh lah. Tiba-tiba waktu duha, lebih 9-10 tu, orang main bagi kata Nabi wafat. Maknanya selalu begitu lah. Tapi Masya Allah, saya buat kesimpulan dari Allah bagi keberkatan pada jenazah kawan Nawati itu. Bayang tengok kalau kena COVID, orang boleh pergi tanamkan. Siapa tak boleh tengok? Hospital, mungkus jaga anak kan? Lepas tu, main kumpak pun 2 orang keluarga yang boleh terus. Tu pun kena pakai PPE penuh. Ini berlaku kepada adik beberapa sahabat kami di Sungai Dedak. Sebelum kes kluster Dedak ni, ada satu kematian COVID di Sungai Dedak tu. Jadi begitulah cara dia. Kita pun harap COVID ni hilang. Alhamdulillah, dan dikebumikan seperti biasa. Ada juga rezeki keluarga boleh dekat dengannya, boleh cium pipi dia. Jadi saya letak keberkatan itu hanya pada solat jemaah. Kita yakin lah, kita sembahyang jemaah ni Allah jaga kita, Allah pelihara kita siang dan malam. Sembahyang Isya berjemaah, Allah jaga sampai subuh. Sembahyang subuh jemaah, Allah jaga sampai Isya. Kalau Allah jaga, in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah tolong kamu, tak ada siapa boleh kalahkan. Wa iyakhdhulkum, tapi ingat kalau kita tak gantung dengan Allah, faman alladhi yansurkum min ba'di, siapa lagi yang boleh tolong kita lain pada Allah Subhanahu wa taala. Yang betul. Borak, nampak sikit. Sambung lagi lah. Dan perbezaan dengan masalah ini dengan masalah apabila turun ia di belakang imam untuk sujud di dalam sembahyang, maka belum sempat lagi makmum sujud di dalam sembahyang, dia ulang, maka belum sempat lagi makmum sujud, terulang, tiba-tiba imam mengangkat kepalanya, maka makmum wajib juga teruskan sujudnya dan mendapat imamnya di dalam qiyam, karena sujud ini daripada sulbi sembahyang. Bersalahan sujud tilawah, bukanlah ia daripada. Dia nak buat apa? Contoh. Saya ni masbuk. Okay. Bila saya masbuk, Tok Imam tengah duduk antara 2 sujud. Tok Imam pun sujud yang kedua. Saya pun salih fardhu asya wa hafiz Allahu Akbar. Baru ayat nak sujud, tiba-tiba imam bangkit. Sujud kedua naik rakaat 3. Atau rakaat ke 1 naik 2 ataupun 3 naik 4. Kalau 2 naik 3 ada tahiyat awal. Jadi walaupun begitu, adakah saya kena berhenti dan turun diri? Tak boleh. Mana-mana makmum yang masbuk, kalau imam tengah sujud, dia nak bercantum pada imam ketika imam sujud, tak ada sampai imam dah angkat kepala, dia tetap pada sujud. Beza. Nah, jangan guna kaedah tadi. Kat tadi ni sujud tilawah, baru orang nak letak, Tok Imam dah bangun kepala. Cancel. Boleh cancel. Naik balik. Kalau sebab saya letak, batal. Tapi yang ni sujud yang wajib.
Bila sujud yang wajib, walaupun saya masbuk, tapi imam dah sujud kedua, maka saya kena tenis juga kepala atas lantai tu, supaya itu baru namanya menunaikan hak ketika mana kita nak sertai imam, imam sedang buat apa? Kita buat benda yang imam buat. Beza tu. Itu perbezaan antara sujud sembahyang dengan sujud tilawah. Kalau sujud sembahyang, tetap kita sujud walaupun imam dan panggung kepala. Macam-macam cerita lambat sujudnya, tapi boleh pecah macam-macam masalah. Dan jika membaca oleh imam atau munfarid, jadi orang yang sembahyang seorang diri, buah nama anak farid bagi. Tapi kalau buah nama anak munfarid, pakai duduk seorang awal. Jangan buah nama ni asal bahasa Arab bubuh. Oh, bahasa Arab tu Ustaz, bubuh. Saya pun tengok orang lah ni, kalau dia buah nama anak, dia je ikut dia. Dia je, padahal huruf ain. Dia je A. Itu dia tak tahu hamzah ke ain. Ada benda A itu ain. Jadi dia pilih je hamzah. Jadi lagu lain maknanya. Jadi munfarid maknanya orang sembahyang seorang diri. Kalau orang nama farid, apa makna farid? Tunggal, farid. Maknanya dalam dunia ni tak ada orang serupa dengan dia. Memang ingat hebatlah orang tu, farid. Kalau dah imam atau kita seorang diri baca ayat sajadah dengan tujuan untuk sujud tilawah, batallah sembahyang. Okey, ini isu yang berlaku dalam sembahyang subuh bagi jemaah. Ada setengah-setengah imam dia petik dekat-dekat ayat sajadah. Contohnya ni, ada setengah imam dia tak baca surah, dia ambil tengah-tengah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Ini ayat 10 pun. Qul yatawaffakum. Jadi bila dia ayat tu, saat lagi jumpa ayat sujud, dia berdiri pula, dia ambil tanda apa? Dia ambil wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Habis ayat tu, dia rokok Allahu akbar. Pendapat daripada Tok Guru kita, kalau pi ambil tengah-tengah lagu tu, pi sujud tak sah. Kenapa? Pendapat Tok Guru kita. Tapi saya keras waktu berada di Mesir, imam-imam di sana buat lagu. Jadi kita husnuzan, yang tu mazhab mereka. Kalau Syafi'i, saya tak jumpa lagi imam-imam, khususnya hak keluar daripada pondok buat begitu. Tak larat lagu mana pun dia gagah bagi jemaah baca satu surah As-Sajdah. Tu Ustaz biasa buat tak? Saya biasa buat. Baca tak habis. Tapi bukan baca tak habis pada tengah. Baca pada awal. Sujud sajdah, naik tu sikit perut. Duk fikir kalau aku nak habis tentu surah ni pakai tegurai ni. Daripada aku malu lepas orang ramai, biarlah malu potong surah sajdah. Kononnya pagi tu ada urusan dengan ramai. Tapi kita tak apa-apa rokok. Bila imam rokok, makmum wajib kena rokok. Yang tu dia emergency case. Dia tak jadi amalan. Yang jadi amalan ni, lepas Fatihah, terus baca. Faduku bima nasitu. Ambil satu ayat, jumpa ayat sajadah, sujud. Hukumnya kata musannif, batal sembahyang. Sebab orang ni baca ayat sajadah kerana nak sujud. Dia ada niat tu, niat. Ni hati-hati yang kosong ni. Kita baca ayat sajadah bagi jemaah, lalu kita sujud, bukan kerana kita baca ayat, kita baca surah. Bisa apa? Dia baca surah tak baca ayat, dia baca ayat. Berapa ayat? Tak baca surah. Surah tu tak baca semua. Jadi kalau dia buat lagu tu, tak boleh sujud. Boleh apa? Jadi Ustaz, sama lah orang yang sujud tak? Dan orang yang sujud kerana baca surah.
Surah Sajdah itu surah yang diamalkan oleh Nabi, hampir-hampir Nabi tak tinggal. Ada juga pagi ni dia baca surah ni, tapi 90%-nya baca surah tu amanat. Faham begitu. Jadi maksud saya tak salah baca surah lain. Ada orang di kampung tu tak ada imam boleh jadi imam surah Sajdah. Lain kali kena baca Sabihis. Berarti Sabihis kan ada tak? Baca lah tak ada imam. Kita tenang kata, Allah payah pun beli banner. Mereka tu ulu banyak tu mana ada banner. Kalau pasang banner pun banner orang tak terang. Pakai berita, pakai lampu tak terang kan. Jadi tak ada guna apa. Kalau ada banner pun pergi tak aktif baca. Banyak lagi masjid-masjid surau-surau ni dalam Malaysia ni, banyak lagi yang pagi Jumaat tak baca surah Sajdah. Sebab tu bila nak jadi imam, soalan wajib yang kami jadi imam kena tanya, mestilah hafal surah Sajdah dengan surah Insan. Wajib kena hafal. Kalau tidak, dia jadi imam je lah. Buka Quran. Okey, buka Quran. Tengah buka Quran. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi lu kala. Mauti tak alladzi. Tengah-tengah baca Quran tu, tengah-tengah baca hadbina tu, karan tak ada maki berjabu. Yang hangkara pun tengok tak ada. Bukan kata nanti surah Sajdah. Yasin malam Jumaat. Ni malam Jumaat. Baca Yasin kemarin. Wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim. Kata tu imam khalifah pun juga. Ada taslet dan headset. Suluh baru nampak. Baru nak sambung. Kalau tidak, pakai semua Sadaqallahul Azim. Jadi memang itu tanggungjawab lah. Kewajipan kalau jadi imam ni kena tahu juga ada. Jadi tak apa duk kutip surah Sajdah saja, pergi baca pakai. Jangan duk kutip. Kena baca boleh. Dengan tujuan untuk sujud tilawah. Tujuannya hanya nak sujud, batal sembahyangnya. Bandingannya seperti seorang yang masuk ke dalam masjid dengan tujuan untuk sembahyang 2 rakaat tahiyat masjid pada waktu karamah. Kita tak sembahyang sekarang. Balik umur. Nak pergi kedai, lalu ke masjid, singgah sembahyang kan. Masuk, sembahyang apa? Tahiyat masjid. Keluar pergi kedai, nak balik, singgah sembahyang kan. Sembahyang apa? Tahiyat masjid. Kalau dia buat begitu, hukumnya adalah haram. Tapi tu yang tuan-tuan main sebelum maghrib, tuan-tuan main apa yang masjid? Tuan-tuan main masuk masjid sebelum maghrib ni kuliah tadi, main apa yang masjid? Main haram. Tak tahu, tak kena haram. Dah, dia tak sama. Kita main nak sembahyang maghrib, bukan main kerana nak sembahyang sunat ke? Jadi oleh kerana tujuan kita tu nak sembahyang maghrib, masuk masjid. Sebab ada untuk kita sembahyang. Maka mana-mana solat yang kita buat bersebab dalam waktu yang diharamkan solat sunat, hukumnya boleh sembahyang sunat. Macam jenazah. Walaupun ramai ada setengah guru kata haram sembahyang jenazah biasa, tapi buat lalu dan jenazah biasa. Bukan kita buat main jenazah waktu puasa pun banyak. Itu haram. Jenazah sampai 3-4-5 hari. Janganlah biasa kan kita tunggu ramai. Itu sengaja susun. Tapi jenazah tu main mendatang sebab itu hukumnya tak apa. Jadi jangan sengaja masuk masjid kerana nak sembahyang sunat. Tapi kalau waktu lain bagus ya. Waktu pada matahari naik, waktu syuruk, waktu duha, duduk dalam masjid sembahyang 2 rakaat. Sengaja keluar pinjam buku bunga, masuk pula sembahyang 2 rakaat. Hebat kalau tu bilai dia buat dulu. Kalau tu bilai masjid tu, pergi cuci orang tak masuk sembahyang 2 rakaat. Pergi cuci belakang kat kapal tak masuk sembahyang 2 rakaat. Pahala untuk bilai paling banyak dalam dunia kan. Kita boleh buat lagu tuan-tuan. Jangan apa kata tak boleh try kalau nak buat. Dan ramai daripada para imam yang jahil. Allah Akbar. Tu imam jahil. Makmum juhala.
Nah, Tok Imam pun ada jahil. Ada setengah imam ni dia pakai boleh ya, macam tu khilaf masalah selawat pada Nabi dalam khutbah Jumaat. Boleh tak pakai Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Banyak kitab-kitab Syafi'i tak membenarkan imam nama Nabi itu disebut secara namanya, selawat ke atasnya. Kita kata sebut selawat ke atas Nabi Muhammad. Tapi sah tentu khilaf. Afdalnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tapi ada seorang ustaz dia marah saya tengok dia khutbah tak sah. Pasal saya kata tak sawat. Dia kata nak sawat apa lagi? Kau mana lagi? Dia kata tak sawat tu boleh. Kalau saya tanya anak mufti dia, tak apa. Dan saya kata dia ni, dia tak ada terang dia jawab tak. Nak terang lah. Kita nak terang dia. Dia sawat apa ni? Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh. Habis tu. Kemudian wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hak tu dulu, hak dia baca lepas asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dia baca dulu. Saya pun cakap memang nak lawan boleh. Hak tu syahadah. Habis syahadah dia dibaca wa ala alihi. Dia angkat kata selawat. Satu yang dia menguru, yang saya kata tak sah. Dia kata, saya tanya mufti yang sah. Ini cerita 7 tahun dulu lama lah. Tapi nak ceritanya, ada juga orang yang jadi imam, jadi khatib, jahil, tak tahu. Bila tak tahu, moga-moga Allah ampunkan mereka. Ngajilah, siapa orang yang kena mati. Ramai imam yang jahil menyebut ia pada sembahyangnya beberapa ayat yang menunjuki sujud tilawah untuk tidak sujud pada sekaliannya dan sembahyangnya itu batal pada sujud yang pertama lagi. Masuk jahil ni benar. Dia sembahyang pagi Jumaat. Lepas baca Fatihah, dia pun Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha qamu sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Dia sujud. Dia mungkin Allahu akbar di qiblah. Baca doa apa? Falyad'una liyahu sadan uzzabaniyah alla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu akbar. Dia sujudlah. 14 tempat dalam Al-Quran tu dia hafal semua. Dia sujud 14 kali. Pada apa? Berkat Syekh pagi Jumaat aku yang subuh sujud paling banyak 14 kali. 14 kali apa? Hak in nama tu dia pun baca lah. Pasal dia petik in nama saja, dia sujud. Hukumnya tak sah sebenarnya. Jadi jangan duk turut orang jahil. Jadi kita ni kalau tak mau turut orang jahil, kita jangan jahil. Itu yang tak tahu dia. Ramai yang kita boleh. Dah tak imam buat, aku buat. Oh, dia nak itu. Dah tak imam buat, aku ikut tak imam. Saya seringkali bangkang ayat tu. Jangan ikut saya kerana saya buat. Pasal banyak benda kita buat tak ikut banyak. Time yang kita ikut, dia ikut lah. Itulah kan maknanya. Hati-hati dalam menguruskan solat kita. InsyaAllah semoga solat kita ni kalau kita uruskan dengan baik, kita faham dengan solat elok, imam salah, makmum boleh tegur. Kalau makmum salah, dia ada ilmu, kawan dia ada ilmu, dia tegur dia dan sebagainya, dia boleh gunakan segala-galanya itu untuk kemaslahatan solat masing-masing. Tentu jangan malu dan segan nak tegur kalau kawan kita salah. Tapi dengan gaya, dengan cara yang baik. Jangan mula betul tu. Itulah kuliah tak ramai. Buat yang jahil. Dah lah jahil merokak lah. Kau nak syarah, kau tumbuk dulu. Sebab kakak yang aku faham, Ustaz Ahmad dulu. Cuma balik cek lah. Dia kata hal itu lah. Dia pun tak kata, kita tak kata dia salah. Balik cek ni. Itu supaya masing-masing dapat mengimbangkan solat kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa
hasanah fil akhirati hasanah wa qina